bahawa sudah saya pun terkejut juga apabila ramai para agamawan di Seremban mengisyaratkan mereka menyertai Parti Keadilan, tidak menyertai Parti PAS. Jadi menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, ni sebab seramai 15 individu yang berlatar belakangkan agama mula menyertai Parti Keadilan. Antaranya adalah bekas Ketua Hakim Syari'i Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Sembilan, iaitu Datuk Baru Masbullah, dan fellow penyelidik di Institut Islam Hadari, Universiti Bahasa Malaysia, Dr. Samsul Azhar Yahya. Mereka semua mengumumkan menyertai PKR. Turut sama ialah bekas ahli Dewan Negeri Adun Dusun Tua Razali Hassan dan bekas pensyarah Aziz Jaafar Suraji. Dan kita melihat bahawa sudah mula ramai para cendekiawan, agamawan mula menyertai Parti Keadilan. Sebagaimana yang saya katakan, dulu beliau berada dalam penjara. Hari ini harimau itu sudah berada di luar penjara. Berhati-hati. Parti Peribumi Bersatu berhati-hati. Aku pun orang UMNO, tapi malulah tengok tutup kedai ni. Itu keadaan sebenarnya, saudara. Dan sebab itu saya merasakan dalam pertikaian mereka banyak penduduk. Saya besok akan cuba memberi pencerahan tentang kursi-kursi yang akan ini. Cuma hari ini saya sedih. Saya sedih kerana teruklah warga netizen mengecam PAS. Ini saya kena ingat bahawa saya dapat kiriman daripada sebuah parti itu kukuh. Sebuah parti itu kukuh untuk dimusnahkan dari luar. Tapi tidak mustahil ia boleh dimusnahkan dari dalam. Itulah sebabnya musuh politik seringkali berada di kedua tempat. Sebab itu kalau mereka di luar, mereka akan menghantar Trojan Horse untuk membuat kerja memecah belahkan dari dalam. Cengkaman dari dalam menjadikan dasar perjuangan parti tidak lagi relevan. Tidak ramai yang menyedari bagaimana dasar itu boleh menyebabkan perpecahan. Konsepnya mudah saja. Sebagai pemimpin dalam sebuah parti akan diberikan jawatan yang relevan, manakala pemimpin utama parti tersebut tidak diberikan jawatan. Akibatnya, para pemimpin yang berjawatan akan berpengaruh. Ia menjadikan akar umbi akan berpecah mengikut pemimpin yang berpengaruh, dan sebagian lagi kekal mengikut pemimpin utama parti. Kaedah ini dapat telah berjaya meruntuhkan parti PKR pada era pemerintahan Pakatan Harapan apabila Azmin Ali dilantik menjadi Menteri Kanan, manakala pemimpin utama PKR tidak diberikan jawatan. Kaedah yang sama juga telah berlaku dalam PAS dan UMNO sekarang. Walaupun pemimpin utama PAS diberikan jawatan duta bertaraf menteri, namun ia tidak memberikan pengaruh yang ketara. Kumpulan yang masih menyokong pemimpin utama parti akan dipecahkan dengan cara menjadikan perjuangan asal parti tidak lagi nampak relevan. Dalam PAS didapati terdapat kumpulan pro-profesional dan satu lagi kumpulan pro-ulama. Pro-profesional ini diketuai oleh geng 5, geng Sifai ini. Pro-ulama pula lebih condong kepada Tuan Ibrahim. Dalam banyak hal berlaku percanggahan kenyataan yang dikeluarkan oleh pemimpin Sifai dan juga ini Tuan Ibrahim. Pemimpin Sifai dilihat cenderung mendahului keputusan Majlis Syura Ulama. Contohnya, keputusan untuk mendaftarkan Perikatan Nasional dan keputusan untuk memilih penggunaan logo PAS atau PN. Dalam isu pendaftaran Perikatan Nasional, para pemimpin pro-ulama tidak mengetahui akan hal ini. Begitu juga keputusan penggunaan logo pada PRU 15 nanti, apabila pemimpin pro-ulama memilih kekal menggunakan logo PAS, juga tidak dibincangkan dalam pimpinan tertinggi. Sebab itu kata Presiden Mak Sabu, apa yang ada dalam PAS sekarang ini hanyalah sekumpulan individu yang mengganut agama lebay dan bukannya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini Ahmad Sabu dia sedang habis lah, saudara ya. Dan hari ini kalau saya lihat netizen, warga netizen pada hari ini, semalam hari ini, hanya dalam tempoh 3 jam saja selepas ruangan komentar di Facebook resmi Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang dibanjiri cemuhan dan sindiran. Reaksi netizen selepas beliau menyelar Pakatan Harapan ketika pilihan raya umum ke-15 yang akan diadakan pada bila masa, mendapat reaksi yang cukup pedih. Sebab dia kata Pakatan Harapan hanya indah kabar dan rupa dengan manifesto yang tidak mampu dikotakan. Itu kata Tuan Guru Haji Hadi. Tapi sesudah itu orang pun bertanya,
Mana manifestonya? Pilihan raya lambat lagi. Kenapa Tuan Guru mendahului semua ni? Jadi akhirnya mereka menempelak. Kerajaan hari ini tak perlu fikir nak tunaikan manifesto, sebab jadi kerajaan masuk ikut atap, kata mereka. Menteri dan duta makan gaji buta, Perdana Menteri. Ada banyak masa ke sana ke sini dengan rasa bangga tanpa rasa berdosa dan takut kepada Allah. Ini seorang warganet bernama Saili Ismail. Selain itu, Saudara Hanafi Zakaria pula berpendapat pengundi sedang memerhati Kerajaan Perikatan Nasional pada masa ini, khususnya PAS, yang ketika pembangkang, waktu PAS menjadi pembangkang, begitu lantang menyuarakan pelbagai isu, termasuk kempen Buy Muslim First, BMF, anggota bomba Allahyarham Adik, isu pemandu yang mabuk, isu kilang arak, isu judi dan cukai. Sekarang apabila dah jadi sebahagian berkerajaan, senyap. Semua isu hilang macam tidak pernah disebut. So janganlah berasa selesa sangat dengan apa yang ada sekarang. Itu salah seorang daripada netizen. Seorang lagi dia kata PAS pada masa ini menyumbang 18 kursi dalam Dewan Rakyat untuk kerajaan PNA, tapi tidak semestinya akan kekal. Alhamdulillah kerajaan sekarang banyak kejayaan. Katanya. Contoh kes Adib ini mereka menyindir. Ini antara netizen. Dia kata alhamdulillah kerajaan sekarang banyak kejayaan. Contoh kes Adib sudah selesai. Nombor ekor judi jadi 22 kali setahun. Pejuang RUU rang undang-undang 355 sudah jadi menteri. Banyak lagi lah, malah nak cakap. Segalanya takdir. Ini kata sini adalah Hafiz Yashab pula. Reaksi sama juga dilontarkan oleh Faizul Izmin. Apabila secara berseluruh dia pun menyeru netizen agar tidak terus mengecam PAS yang dilihat berada dalam dua kolam. Dia kata PAS sekarang ni berada dalam dua kolom politik, iaitu bergabung bersama Perikatan Nasional dan Muafakat Nasional. Jadi dia kata tolonglah berhenti kritik PAS. PAS tak salah. PAS bukan kerajaan. PAS kena menang 122 kursi dulu baru boleh laksanakan manifesto. Sekarang PAS hanya 18 kursi saja. Jadi PAS tak salah. Yang salah korang lah sebab tak undi PAS, katanya dengan hashtagnya dan backup. Jadi dalam nada serius pula, ramai mengingatkan PAS agar bersikap adil dengan Pakatan Harapan lantaran tidak sampai cukup sepenggal pun Blok tersebut berkuasa di Putrajaya. Sebab tu dia kata salah tu Tuan Guru, belum habis penggal 5 tahun. Tuan Guru tidak boleh pukul rata janji manifesto PH tidak berjaya ditunaikan. Kita kena tuju. Ini kata luahan Saudara Saifuddin Safi'i. Selain itu, dapat juga pihak yang mempersoalkan sejauh mana janji-janji PRU 14 oleh PAS di dua buah negeri di Pantai Timur. Ini di Kelantan, di Terengganu. Masalah di Kelantan hari ini bulan puasa. Air masih lagi macam TO. Rakyat Kelantan menuntut. Mana pembangunan janjikan? Nak kata duit dah bagi. Nak kata duit tak dapat, dah dapat duit. Ini keadaannya lah saudara ya. Sebab itu saya tengok pula Saudara Jamil Idris. Lagi teruk. Jadi bila dia hantar pada saya, dia kata ini tentang Tok Keladi ni. Dia bagi nama gelaran Tok Keladi pula. Tu tak payahlah kita nak berlembut lagi atau memuji-muji katanya. Dia tidak akan menoleh ke belakang lagi. Saya rasa dan saya tengok seolah-olah UMNO ini masih mengharapkan sokongan Tok Keladi itu lagi dengan 1000 harapan. Jadi dia kata tak payah fikirlah. Jadi UMNO tak payah tunggu-tunggu, tak teruskanlah. Perjuangannya tak payah nak tunggu-tunggu bawa PAS bersama dengan UMNO. Tak ada dah, dia kata tak payah. Boleh belah lah dia kata. Macam dia tu anak dara yang nak ditatap, nak kita belai, nak kita pujuk, nak kita rayu. Kita boleh jalan lah semua tu. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Sebab dia kata dah besar kepala lah sekarang ni pimpinan setengah dua pimpinan PAS ni melayan UMNO ni. Jadi banyak cara kita boleh buat. Jadi tak payahlah dia kata Tok Keladi tak payah nak layan lah. Saya melihat sekarang ni ramai warga netizen dan pelayar-pelayar mula merasakan bahawa mereka sudah kecewa dengan apa yang dilakukan oleh pimpinan PAS. Tambah-tambah lagi bila mendengar kenyataan PAS lah semalam tak mungkin akan menerima amanah kerana kononnya amanah itu perlainan ideologi. Jadi macam mana nak paksa UMNO terima PBN? Jadi mereka sendiri pun buat kenyataan yang kontradik. Sebab itu cuma saya lihat dalam keadaan begini, dalam pimpinan PAS ni pun bercelaru. Kerana apabila Nik Muhammad Abdul Aziz, itu anak Tuan Guru Nik Aziz,
Dia menyifatkan perbuatan mengintip dan mendedahkan rahsia sebagai amalan jahat dan berdosa besar. Dia bertentangan dengan pimpinan PAS, setengah-setengah pimpinan PAS yang nak mendedahkan perbualan yang kena jadikan sebagai audio tu. Dia kata semua kerja iblis. Dia belum menyanggah. Jadi artinya dalam pimpinan PAS tu sudah tidak senada.